to the ground, killing all the innocent. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua subscriber saya, penyokong-penyokong dan semua penonton channel Zam Metal Zone X-Ray TV. Okey, juga buat semua yang menonton, tak kira dari mana, di Malaysia, di Indonesia, mungkin di Brunei pun ada. So terima kasih banyak kerana menyokong channel ni. Okey, saya sebenarnya untuk video kali ni, saya nak sharekan satu cerita berkenaan sebuah band yang saya anggotai lah. Di mana di YouTube channel ada beberapa subscribers yang minta agar saya sharekan bagaimana wujudnya kumpulan X-Ray. Kumpulan X-Ray yang kita tahu di Malaysia dan di Indonesia juga mungkin viral sebuah lagu yang berjudul Mekar di Jiwa. Okay. So di video ni saya nak ceritakan sebagaimana yang diminta oleh beberapa subscriber, bagaimana wujudnya kumpulan X-Ray ni. Okey, ceritanya tentang kumpulan X-Ray ni berlaku sekitar tahun 1995. Di mana pada suatu petang, saya tak ingat tarikhnya, sekitar tahun 1995. Waktu itu saya masih lagi menganggotai kumpulan Opera. Opera ni sebuah band selepas Bentura. Band saya yang pertama Bentura. Kemudiannya Opera ni agak lama juga, daripada tahun 90 hingga 95. Jadi pada tahun 95 tu saya berada di dalam kompleks Kota Raya, sebuah shopping kompleks yang berdekatan dengan Pudu Raya di Kuala Lumpur lah, okay? Di bandaraya kita. So saya berada di dalam Kota Raya tu kerana saya ni boleh dikatakan dalam hari Sabtu ke hari Minggu saya akan selalu menghabiskan masa saya bermain snooker dengan kawan-kawan, kadang-kadang main games kan, games di shopping kompleks Kota Raya ni lah, iaitu di tingkat 4. Okey, kalau di video-video yang lepas saya dah beritahu di mana di Kota Raya ni dulu di tingkat 4 ni ialah sebuah tempat roller skate yang dipanggil Galactica Rock and Roller. Jadi di tingkat 4 ni dulu di Kota Raya ada sebuah tempat permainan roller skate, dan di sana juga diadakan konsert, macam mini konsert untuk band-band rock. Dan di video lepas juga saya ada beritahu di segmen Memory Rockers episod kedua, saya ada beritahu Bentura, band saya yang pertama, ada memasuki pertandingan Battle of the Band di Kota Raya, di Galactica tu lah. Tapi pada tahun 95 Kota Raya di tingkat 4 tu sudah tak ada Galactica lagi. Rock and Roller, tempat main roller skate tu dah tak ada. Tapi dia ada satu macam tempat amusement center, tempat permainan games. Ada dalam 5-6 kedai kot, kedai besar, kedai-kedai permainan game, dan juga satu tempat snooker yang agak besar ke atas tu. Jadi sewaktu saya sedang menuju ke tingkat 4 tu, saya di atas eskalator, tangga eskalator. Tiba-tiba saya ada seseorang memanggil saya waktu tu. Dia lebih kurang macam ni lah. Saya sedang naik eskalator nak menuju ke tingkat 4 tu, dah tak sabar ni nak main snooker. Tiba-tiba saya dengar ada orang panggil, "Weh, Zam." Saya pun, siapa ni kan? Saya pun tengok. Rupanya eskalator yang turun ke bawah dan saya naik atas. Eskalator yang turun ke bawah tu, Ujang memanggil saya. Ujang Samudra. Ujang memanggil saya. Dan saya pun tunggu dia di atas, dan dia pun naik eskalator semula menuju ke saya dekat atas. Jadi di situ kami sempat berbual lebih kurang dalam 20 minit kot, lebih kurang kami berbual. Dan dalam perbualan tu, di situlah bermulanya perbualan kami yang mencetuskan sebuah band yang dinamakan X-Ray, yang saya namakan X-Ray lah. Okey, di mana dalam perbualan tu dimulakan dengan Ujang bertanya khabar pada saya lah. Dia tanya saya, "Zam, lu macam Zam?" Saya pun cakap, okey, gua dengan Opera okey lah sekarang ni, masih dengan Opera lagi kan. Kemudian saya pun tanya lah, lu macam Jang?
tu saya tengok Ujang ni dia macam kurang happy lah, macam kurang happy. Lepas tu tiba-tiba dia cakap kat saya, Zam, kita buat band nak? Dia kata. Saya pun pandang dia balik. Saya kata, kau ni biar betul Jang, saya kata. Sebab apa? Di waktu tu tahun 95, Ujang sedang dalam orang katakan apa, dalam kemuncak popularitinya, di mana sebuah lagu yang sangat popular daripada kumpulan Samudra yang dinyanyikan oleh arwah Ujang yang berjudul Salam Sejahtera. Lagu Salam Sejahtera ni boleh dikatakan setiap hari memang berkumandang di stesen radio-radio di negara kita, di Malaysia ini. Mungkin juga di Indonesia juga, sebab Samudra pun popular. Ujang ni pun setahu saya dia ada ramai peminat di Indonesia. Terima kasih juga untuk peminat-peminat dari Indonesia yang meminati Ujang sampailah sekarang ni. Ujang dengan X-Ray. Okey, kemudian Ujang mempelawa saya untuk kita membuat buat satu band baru. Saya pun dengan terperanjatnya saya tanya dia balik. Lu ni biar betul Jang, saya tanya dia. Kemudian tu dia kata, betul lah dia kata. Sambil tersenyum-senyum. Ujang ni kalau korang nak tahu, Ujang ni sebenarnya dia seorang insan yang sangat murah dengan senyuman. Bermaksudnya dia selalu senyum. Dia suka senyum-senyum simpul dia tu. Senyum-senyum simpul Ujang ni. Dia memang suka tersenyum. Jadi sambil dia tersenyum, dia kata kat saya, betul, dia serius nak buat band dengan saya. Saya pun kata pada dia, lu ni kenapa Jang? Lu dengan Samudra dah okey dah kot. Lagu tengah meletup-letup sekarang ni, hari-hari keluar radio. Lepas tu Ujang dengan muka yang macam sedih sikit lah. Macam muka yang, yelah macam orang tidak gembira, orang tak happy. Dia pun cakap, dia dalam arti kata lain, dia sebenarnya macam, apa orang cakap, macam dia dah macam kurang seronok lah. Kurang seronok. Jadi, dia dengan muka dia yang macam kurang happy tu, dia pun seolah-olah memberitahu yang dia macam sudah, hati dia sudah macam tak seronok. Macam itulah saya boleh cakapkan. Saya tak boleh nak cakap lebih-lebih tentang band orang lain. Tapi itulah yang gambaran yang saya boleh bagi tahu. Ujang menunjukkan dan bagi tahu saya yang dia kurang seronok waktu tu dengan apa yang berlaku pada dia lah. Jadi ringkas cerita, dia mengajak saya untuk betul-betul membuat sebuah band. Kerana dia ingin sangat bermain dengan saya. Dan apa yang Ujang kata pada saya ketika itu, dia kata, Zam, gua tahu Zam, lu lepak komplek wilayah, lu ada banyak member musician, dia kata kan. So, lu carilah Zam, mana-mana budak. Lu jadi leader, gua follow je lu. Lu cari je sesiapa, gua ikut je lu. Gua follow, lu leader, dia kata. Jadi, saya pun bila tengok Ujang ni bersungguh-sungguh, saya pun cakap dengan dia, okeylah Jang, kalau lu betul-betul serius, nanti gua dah dapat budak, gua roger lu, gua bagi tahu lu. Okey, Ujang pun okey. Jadi pertemuan kami selesai sampai di situ. Lebih kurang dalam 20 minit, 25 minit, lebih kurang macam itulah kami berbual. Jadi saya pun teruskan main snooker saya macam tu. Ujang pun balik. Jadi itulah antara bermulanya cerita bagaimana wujudnya kumpulan X-Ray. Dalam pertemuan singkat kami, di mana saya bertemu Ujang ternampak saya di eskalator tingkat 4 nak menuju ke tempat snooker di Kompleks Kota Raya pada tahun 1995. Itu cerita dia. Dan selepas tu, bila Ujang dah beri kepercayaan pada saya, dia mengatakan dia serahkan bulat-bulat pada saya apa yang saya nak buat pada band baru ni. Dia nak main dengan saya dan dia minta saya cari anggota kumpulan. Saya pun pada mulanya drama saya mengajak pemain drum kumpulan Bentura dalam dalam segmen Memory Rockers episod pertama. Ada seorang pemain drum kumpulan Bentura tu namanya Eder. Saya mempelawa Eder ni untuk sama-sama kita membangunkan sebuah band bersama Ujang waktu tu. Tetapi waktu tu Eder ni dia agak sibuk dengan pekerjaan dia dan mungkin dengan urusan-urusan keluarga lagi. Jadi Eder pun memberitahu saya dan di mana dia tidak dapat untuk nak bersama-sama dengan saya untuk nak mendirikan band X-Ray ni. Sebab kemungkinan disebabkan kesibukan dia bekerja. Dia memang sangat sibuk, saya tahu. Dia pun sibuk bekerja dan urusan-urusan keluarga pun macam-macam mungkin agaknya. Jadi Eder tak dapat meneruskan. Eder ni pemain drum daripada saya mula main dulu, iaitu pemain drum kumpulan Bentura yang tinggal di Bandar Tun Razak. Jadi bila Eder tak dapat teruskan, saya teruslah mendapatkan pemain drum kumpulan Junction. Kumpulan Junction ni penyanyinya Hatta, kawan saya juga.
So dramanya, nama dramanya ialah, nama pemain drum dia ialah Misman, Bro Misman. So saya pun beritahu Misman plan kami, plan Ujang dan saya iaitu untuk membuat satu band baru di mana Ujang menyanyi dan saya pemain bass. Misman pun bersetuju. Jadi kami dah cukup 3 orang. Kami kekurangan seorang pemain gitar. Sebab dalam band tu kami bercadang memang nak main 3 piece je. Maksudnya nak main 4 orang je. 1 penyanyi, 1 pemain gitar bass, 1 drummer dan juga 1 gitar je. Jadi macam mana kami dapatkan pemain gitar? Kami buat audition. Kami bertiga buat audition, panggil, ada beberapa audition yang kami buat tapi kami tak berjumpa dengan pemain gitar yang kami inginkan. Akhirnya ada seorang kawan, nama dia Sota. Sota ni, dia ni budak Sungai Besi. Dan dia ni selalu bermain snooker di pusat snooker di Salak South, di Salak Selatan, Kuala Lumpur. Berdekatan dengan Sungai Besi juga. Jadi waktu tu, saya ni selalu dah juga pergi main snooker dekat Sungai Besi ni, di Salak South. Sota ni recommend. Dia recommendkan, dia kata, Bro Zam, ni ada nombor telefon, lu cuba call budak ni. Budak ni nama dia Man. Gua kenal dia. Dia memang main baiknya. Saya pun okey lah. Saya pun cuba. Satu hari saya call. Ringkas cerita, kita pun audition Man. Setelah audition Man, akhirnya kami bersetuju. Memang Man ni sangat hebat. Bagi saya, Miss Man dan juga Ujang, Man pemain gitar ni memang hebat. Dia ni main gitar, kita boleh cakap ala-ala Malmsteen lah. Dia punya style. Dia memang permainan dia sangat baik. Jadi, lengkaplah pemain gitar, Man, pemain drum, Miss Man, pemain bass, saya, Zam, dan penyanyi Ujang. Lengkaplah anggota kumpulan X-Ray. Cuma waktu kami berlatih waktu tu, bila kami buat latihan, ada masalah pada panggilan nama. Kerana dalam band ni ada 2 orang yang bernama Man. Miss Man pun kita panggil Man. Yang Miss Man tu drama, yang pemain gitar utama ni pun nama dia Man juga. Jadi bila dalam studio kita panggil Man, dua-dua menyaut. Man dua-dua pandang. Jadi saya cadangkan pada Man pemain gitar utama ni, saya kata, Man, start hari ni lu pakai nama ni lah Man. Glamour sikit nama ni. Lagipun kebetulan dalam band ni ada 2 Man, susah nak panggil, beza-bezakan korang. Korang pun keliru. Jadi sekarang ni kau guna nama ni. Nama yang saya beri pada dia ialah Kiss. Kiss tu melekat sampailah sekarang. Nama dia kita panggil Kiss. Jadi Kiss pemain gitar utama, Man drama, saya Zam pemain bass dan Ujang penyanyi utama. Lengkaplah X-Ray yang original pada tahun 1995. Bila kami dah lengkap satu band, kami buat latihan semua, sudah okey semua. Satu ketika tu Ujang pun sudah membuat temu janji dengan syarikat rakaman. Dan kami pun pergi ke syarikat rakaman untuk menandatangani kontrak selama 2+1. Maksudnya 2+1 lah kontrak tu. Di mana kontrak tu 2 tahun dan selepas 2 tahun boleh berbincang untuk tambah ataupun tamatkan. Itu yang dipanggil 2+1 kontrak tu. Jadi kontrak antara kumpulan X-Ray dan syarikat rakaman Rock Records yang berada di Taman Syamlin Perkasa Ceras. Jadi kami pun sign kontrak. Jadi sahlah pada waktu itu X-Ray sebagai artis syarikat rakaman Rock Records bersama penyanyinya Ujang. Jadi itu cerita dia. Itu cerita dia bagaimana X-Ray ni wujud lah. Dan X-Ray ni namanya pun Alhamdulillah, nama kumpulan X-Ray tu pun Alhamdulillah daripada idea saya sendiri. X-Ray. Macam saya kata tadi, Ujang ni waktu tu dia senang cakap, dia tak cakap banyak. Dia cakap, Zam, lu buat apa lu nak, gua ikut je lu. Gua percaya kat lu. Macam itulah senang cakap dia. Jadi Ujang ni dia percaya 100% dengan saya. Jadi saya buat semua, budak-budak pun semua saya yang panggil, saya cari dan kita audition sama-sama macam tu. Jadi lengkaplah band namanya X-Ray. Yang syukur Alhamdulillah pada tahun lepas, tahun 2021, sebuah lagu X-Ray telah pun viral di TikTok, di YouTube. Dan saya diberitahu oleh beberapa rakan-rakan YouTuber daripada Indonesia, di mana sebenarnya di Indonesia pun terutamanya Orca Multi Talent, ya, satu YouTuber daripada Indonesia yang juga ada dalam perniagaan pembuatan gitar yang bagus. Company ni diorang membuat perniagaan
pembuatan gitar yang sangat hebat. Memang kualiti gitarnya pun kita tengok pun kita tahu dan menggunakan kayu-kayu yang sangat baik. Dan saya boleh juga mencadangkan kepada semua YouTuber-YouTuber kawan-kawan saya dalam ni yang subscribe pada saya, boleh juga subscribe kepada channel Orca Multi Talent. ORCHA macam tu. Multi MULTY atau MULTI Talent, TALENT. Di mana saya diberitahu juga di Indonesia juga ramai sebenarnya peminat-peminat Ujang. Ujang ni ramai peminat dia di Indonesia. Dan ramai juga peminat-peminat X-Ray. Saya amat terharulah dan berterima kasih banyak kepada subscriber-subscriber, rakan-rakan di Indonesia yang banyak menyokong industri muzik Malaysia di sini, rock-rock Malaysia ni. Dan banyak juga menyokong kumpulan Samudra, kumpulan X-Ray yang pernah diwakili oleh Ujang. Okey. Jadi itulah ceritanya di mana lagu Mekar di Jiwa ni dah viral sehinggalah sekarang. Tetapi untuk pengetahuan semua, sewaktu album X-Ray yang bertajuk Sungguh Tak Kusangka, lagu yang dicipta oleh saudara LY, Abang LY, lagu yang popular dan viral waktu tu ialah lagu Sungguh Tak Kusangka, bukannya lagu Mekar di Jiwa. Untuk pengetahuan korang semua, Mekar di Jiwa waktu tahun 97 album kami rilis, album kami diedarkan, Mekar di Jiwa ni boleh dikatakan tak diberi perhatian pun. Sebab target company waktu tu ialah lagu yang berjudul Sungguh Tak Kusangka, iaitu tajuk album kumpulan Samudra. Dan memang lagu Sungguh Tak Kusangka pun sedap juga. Jadi cuma alhamdulillah syukurlah sekarang ni lagu yang popular daripada kumpulan X-Ray ialah Mekar di Jiwa yang viral. Jadi alhamdulillah syukur dan terima kasih kepada semua yang menyokong. Jadi video ni hingga setakat ni saja. Saya cuma nak terangkan bagaimana wujudnya kumpulan X-Ray dan terima kasih kepada semua yang menyokong band-band yang pernah diwakili, diwakili oleh arwah Ujang, iaitu band yang sangat popular, Samudra, yang tak silap saya arwah Ujang ni pernah buat album dengan Samudra dalam 3 ke 4 album. Kemudian dengan X-Ray 1 album. Jadi dan sebelum ni arwah Ujang juga pernah buat album dengan satu kumpulan yang diberi nama Akstara. Akstara ni pembabitan arwah Ujang yang pertama. Kemudian baru dia buat satu band yang bernama Samudra. Kemudian band terakhir yang dia wakili ialah band X-Ray, iaitu band saya. Yang kami sign kontrak pada tahun 1995 dan album kami keluar ataupun rilis pada tahun 1997. Itulah kisahnya bagaimana wujudnya kumpulan X-Ray. Okay, so terima kasih semua dan saya harap kepada semua subscriber saya boleh viralkan ataupun share channel saya ni kepada semua rakan-rakan anda. Okey, sebelum saya mengakhiri video kita kali ini, saya mohon pada anda semua untuk kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Ujang, penyanyi kumpulan Samudra dan juga kumpulan X-Ray. Semoga arwah ditempatkan di dalam syurga bersama golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.